الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Dan kita pohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan salat subuh kita, zikir kita, doa-doa kita, ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita nak melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni adalah hadis yang ke-38 daripada matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ni nak menerangkan kepada kita bahawa semua manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu untuk menjadi kekasih-kekasih dia. Dan hadis ni dia nak beritahu pada kita, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Inna Allah Ta'ala qala,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cam elok-elok. Dia ada 3 yang telah berkata ni. Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Dia kata apa? Qala, dia telah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata. Dan maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dan maknanya hadis ni dia termasuk daripada hadis qudsi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Subhanahu wa ta'ala dia telah berkata, Man 'ada li waliyan, siapa-siapa dia yang bermusuhan dengan wali-wali aku, kata Allah Ta'ala. Dan maknanya orang ni adalah orang yang tidak suka kepada wali-wali Allah Ta'ala. Dan tuan, siapakah mereka yang disebut, yang dipanggil sebagai wali Allah Ta'ala? Dan bila kata wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membayangkan di dalam fikiran kita, mungkin mereka adalah orang-orang yang berlaku kepadanya perkara-perkara yang luar biasa. Iaitulah orang-orang yang berlaku karamah atas diri dia. Dan adakah itu penanda aras bahawa mereka yang macam ni adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kita tidak menafikan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala kadang-kadang berlaku kepada mereka perkara-perkara yang khariqatul adah, iaitulah perkara yang di luar daripada jangkaan manusia. Dan maknanya perkara yang luar biasa. Dan perkara ni banyak diceritakan. Sebagai contoh di dalam kitab Hilyatul Awliya misalnya, dan menceritakan bagaimana karamah-karamah yang berlaku kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi agama dia meletakkan satu pentakrifan, nak kenal siapakah dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah mereka-mereka yang saleh, mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang beramal dengan Al-Quran, mereka yang beramal dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini adalah definisi ataupun kita kata ta'rif, pengenalan. Nak kenal siapakah dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang soleh, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dia beramal dengan Al-Quran, dan dia beramal dengan apa yang diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah wali Allah Ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia sebutkan dengan lebih jelas lagi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila mana seseorang berlaku kepadanya perkara-perkara yang luar biasa, seperti kata Imam Syafi'i, dia boleh berjalan atas air, seperti dia boleh terbang di udara. Tuan-tuan, ni semua adalah perkara-perkara yang pelik dan kita tidak nafikan. Tuan-tuan, tapi itu bukan menjadi penanda aras. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan yang macam tadi ni, yang terbang di udara, yang boleh berjalan di atas air. Tuan-tuan, kalau itulah menjadi kita punya penanda aras kita, tuan-tuan, hati-hati,
Dajjal lebih hebat daripada tu lagi. Bahkan disebut di dalam riwayat bahawa Dajjal ni nanti orang akan menganggap dia sebagai Tuhan. Tuan, orang anggap dia sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana apa yang orang nak dia boleh beri. Orang yang mati dia akan hidupkan balik semula. Dan kalau itu kita punya penanda aras kita. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wali Allah subhanahu wa ta'ala itu sama. Dan Imam Syafi'i beritahu, mereka yang berjalan dengan jalan Al-Quran dan mereka yang beramal dengan apa yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun beritahu, man ada li waliyan, siapa-siapa dia yang memusuhi akan wali-wali aku, kata Allah Ta'ala. Dan mereka tak suka dengan wali Allah Ta'ala. Dan mereka tak suka ni, yang Allah Ta'ala sebut mereka tak suka dengan wali ni, iaitulah mereka tak suka dengan kebaikan-kebaikan mereka ini. Dan ada tak orang yang dia tak suka dengan perkara kebaikan, dengan orang baik dia tak suka? Dan ada orang ni dia tak suka dengan orang baik. Dia tak suka tengok orang melakukan kebaikan, dia tak senang hati rasa. Dan kerana tu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dia sebut, dan ni pelik, ni ajaib. Orang yang hati dia dipenuhi dengan noda dosa kepada Allah Ta'ala, dan mereka seolah-olah macam tak boleh beza manakah dia perkara kebaikan dan manakah dia perkara kebatilan, sebab bagi mereka sama saja. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, dan siapa dia orang kafaru? Iaitu orang yang hati dia diselaputi dengan noda dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jenis yang macam ni sama ada diberikan peringatan ataupun tak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan sama sekali beriman kepada Allah Ta'ala. Dan bukan setakat itu, Allah Ta'ala kata lagi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adabun azim. Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup akan mata mereka, dan mereka itu akan menerima azab yang begitu besar daripada Allah Ta'ala. Dan maknanya apa? Hati dia tak terdorong kepada kebaikan. Dan itu maksud Allah menutup hati dia. Dan ini disebut di dalam tafsir Al-Jalalain. Dan ulama menyebut Allah menutup hati-hati manusia, dia tak cenderung kepada perkara kebaikan. Tuan-tuan, ghalibnya biasanya kalau manusia yang normal, dan dia akan suka kepada kebaikan. Dan Allah Ta'ala katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami mengilhamkan kepada otak manusia, kami mengilhamkan kepada akal manusia, manakah dia yang baik dan manakah dia perkara yang tidak baik. Tuan-tuan, manusia dia boleh beza mana dia perkara baik, mana dia perkara yang tidak baik. Tuan-tuan, tapi ada jenis orang yang dia tak boleh tengok kebaikan. Tuan-tuan, dia tak suka dengan kebaikan. Kadang-kadang dia rasa macam terancam dengan kebaikan. Tuan-tuan, maka ada peringatan daripada Allah Ta'ala, man ada li waliyan, siapa-siapa yang bermusuh dengan wali-wali aku, kata Allah Ta'ala, jaga-jaga, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan isytihar ke atas diri orang ni. Dan apa yang Allah Ta'ala akan isytihar kepada mereka?
bil harbi, aku akan perang atas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bahaya tak bahaya? Yang ni dia adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ulama usulul fiqh menyatakan, tuan-tuan, kalau kita nak kenal sama ada dosa tu kecil ataupun dosa tu besar, maka tengok kepada apa yang disebutkan oleh nas. Tuan-tuan, bila mana ada kutukan, bila mana ada laknat, dan bila mana dia diperingatkan sangat-sangat oleh Allah ataupun oleh Nabi SAW, tuan-tuan, kita kena tahu dosa itu adalah dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kata Allah taala, siapa-siapa dia yang berlawan, yang memusuhi dengan wali-wali aku, tuan-tuan, maka Allah taala isytihar perang ke atas mereka. Tuan-tuan, dekat sini Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk pada kita betapa mulianya orang-orang yang beramal saleh, betapa mulianya orang-orang yang mendekatkan taqarrub ilallah, dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman ni kita kena banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah taala. Dan penghujung usia zaman ni, penghujung usia dunia ni, tentu kiamat tu dah tentu-tentu dah berlaku, kan? Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, antara kiamat dengan kelahiran aku, kata Nabi, macam ni kata Nabi. Dan Nabi merapatkan jari telunjuk dia dan juga jari tengah Nabi rapatkan macam ni. Antara kelahiran aku dengan kiamat ni macam ni, kata Nabi. Dan maknanya lahir Nabi SAW adalah salah satu petanda bahawa dunia ni hampir kepada kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi apa kita punya persediaan kita? Amal kepada Allah taala. Sebab tu seorang sahabat Nabi tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila berlakunya hari kiamat? Agak-agak bila berlaku hari kiamat ni ya Rasulullah? Tuan-tuan, Nabi SAW terus jawab, menjangkaui daripada soalan sahabat ni. Tuan-tuan, Nabi kata, ma'adattalaha, kamu tanya berkenaan dengan kiamat, apakah dia persediaan kamu untuk hari kiamat, kata Nabi. Tuan-tuan, ini isyarat, ini adalah orang kata ilmu daripada Nabi. Nak menghadapi hari kiamat adalah persediaan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang yang beramal saleh, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala kata, siapa-siapa dia yang tak suka, yang memusuhi akan wali-wali aku, kata Allah taala, jaga-jaga aku akan isytihar perang atas diri mereka ni. Dan tuan, pasal apa yang Allah Ta'ala sampai nak perangi mereka ni? Pasal apa yang mereka ni sampai kepada peringkat Allah Ta'ala nak buat sampai lagu tu? Dan tuan, kerana mereka adalah insan-insan yang hati dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi kita tahu dah, orang yang beramal saleh, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, kemudian Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, kata Allah Ta'ala. Maka tidaklah seseorang hamba aku itu dia mendekatkan diri aku dengan sesuatu yang lebih
lebih aku sukai, kata Allah Ta'ala. Dan dalam syarah kepada hadis ni, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia beritahu yang ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak khabarkan kepada hamba-hamba dia, nak jadi orang yang istimewa, nak jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara ni. Dan tadi Allah Ta'ala mulianya orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah, mereka ni wali Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu pula dengan cara apa manusia ni dia boleh dekatkan diri pada Allah Ta'ala, lalu kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dan maka Allah Ta'ala pun beritahu, tidak ada satu perkara yang lebih aku sukai. Hamba aku ni dia mendekatkan diri kepada aku, mimma aftaradtu alaih, dengan apa yang telah aku fardukan ke atas mereka, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, perkara pertama yang mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala, dan tuan, perkara pertama yang akan mengangkat darjat manusia, dan tuan, apa dia? Apa yang aku fardukan, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, semua yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kalau semayang fardu, kalau puasa wajib, kalau kata keluarkan harta zakat yang wajib, kemudian naik haji ke Mekah wajib untuk kali yang pertama, dan semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia buat perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, tak ada lagi dah perkara yang lebih aku sukai. Hamba aku ni dia mendekatkan dirinya kepada aku, melainkan dengan perkara yang aku fardukan ke atas diri mereka. Dan tuan, jadi kita jagalah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan tuan, kadang-kadang orang ni dia semayang fardu, dia tak mau semayang sangat. Dan tuan, kadang-kadang orang ni kalau puasa yang fardu, puasa yang wajib ni dia tak berapa nak sangat. Dan tuan, kadang-kadang kita tengok orang ni beranggapan perkara yang fardu ni nampak macam biasa saja. Maka tak sempurna dia melakukan yang fardu, dia nak buat pula pada perkara-perkara yang lain yang langsung tidak difardukan pada agama. Dan tuan, dekat sini bukan nak kata tak boleh buat, dan tuan, selagi mana perkara itu bila ditimbang dia pada neraca hukum. Dan tuan, sebab itu orang yang mengaji usulul fiqh, dia tahu berkenaan dengan hukum kulli. Dan tuan, hukum kulli ni tujuannya adalah untuk timbang. Kalaulah perkara ni adalah perkara yang baru, dan tuan, maka dia ditimbang dengan penimbang syarak. Dan tuan, maka nak tengok sama ada perkara tu boleh ataupun tidak boleh. Dan tuan, tapi yang kita nak sampaikan dekat sini apa dia? Benda yang difardukan oleh Allah Ta'ala, yang ni kita kena ambil berat sangat-sangat. Dan tuan, sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, dan tuan, Imam Ghazali kata perkara yang difardukan oleh Allah, yang difardukan oleh syarak, ianya adalah ibarat modal. Dan bayang tengok, kalau orang dia nak menega, tiba-tiba tak ada modal, macam mana dia nak menega? Dan orang kalau nak menega ni, dia sanggup buat loan. Dan dia loan bank, dia pinjam dengan kawan dia. Pasal apa? Daripada modal itulah insya-Allah akan mengubah segala-galanya, akan mengubah kehidupan dia. Dan saya pernah baca
Ada orang yang lah ni dia jadi orang kaya dah. Lah ni dia jadi orang kaya dah. Tapi masa mula dulu dia nak mulakan perniagaan, dia pinjam duit orang RM100, RM200 untuk dia buat modal. Tuan-tuan, asbab daripada perkara tu bermula daripada saat tu, maka hari ni dia dah jadi orang kaya. Tuan-tuan tengok Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata perkara yang difardukan itu adalah modal kepada kamu, manakala perkara yang disunatkan ianya adalah keuntungan daripada modal yang kamu ada, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, jadi kerana tu Allah Ta'ala kata, bila mana hamba aku ni dia mendekatkan diri dengan perkara yang difardukan, yang ni paling aku suka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu cuba kita tengok sebelum nak buat benda-benda lain ni. Tanda kita pulun benda-benda lain, tapi benda yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ketinggalan kita. Tanda sebab itu ulama dia ada sebut, walaupun kaedah ini terpakai kepada orang yang nak belajar agama, dan ulama kata apa? Nuqaddimul aham minal muhim. Kita mendahulukan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Tuan-tuan, beza tu. Nah, perkara yang lebih penting dengan perkara penting. Tuan-tuan, dua perkara yang berbeza. Satu sangat penting, yang keduanya penting juga. Tuan-tuan, maka mana antara keduanya yang perlu untuk kita dahulukan? Sudah tentulah perkara yang lebih penting. Tuan-tuan, contohlah, kita nak beli telefon. Telefon kita lama dah, kan? Tapi bukan tak boleh pakai, boleh, cuma bateri kembung kan? Bateri dah tak elok lepas tu dah lah bateri tak elok, ikat pakai getah pula ni. Orang tanya, ni awak ikat pakai getah ni kan? Macam cerita Mami Jarum kan, dia kata hak tu yang lain clear. Tuan-tuan, jadi dia nak buat urusan dengan handphone, dengan apa. Tuan-tuan, duit ni kira dia simpan ni untuk anak dia. Kebetulan pada masa tu anak dia dimasukkan ke universiti, UKM ke UIA ke mana-mana ke. Tuan-tuan, nak masuk universiti ni dia bukannya daftar tulis pen atas kertas macam tu ya. Dia kena sedia sampul kan? Korang-korang pun permulaan 1,500 ya tu. Tuan-tuan, tapi duit nak beli handphone ni. Tuan-tuan, jadi mana yang lebih penting? Tuan-tuan, beli handphone pun penting juga untuk perhubungan, tapi yang ni boleh tangguh dulu. Yang ni boleh tangguh. Anak nak masuk universiti tu, anak nak nak timba ilmu tu, yang ni lebih penting lagi. Tuan-tuan, maka kita dahulukan perkara yang lebih penting itu. Maka dalam amal, yang lebih penting itu adalah perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu," kata Nabi. Dan barulah Allah Ta'ala sebut perkara yang berikutnya. Dan sebab itu kalau kita tadabbur ayat Allah baik ataupun hadis Nabi baik, kadang-kadang ada perkara yang Allah Ta'ala sebut dulu, kemudian ada perkara yang Allah Ta'ala sebutkan di kemudian. Ada hikmahnya. Dan apa dia punya hikmah dia? Allah suruh kita mendahulukan apa yang didahulukan dan mengkemudiankan apa yang perlu dikemudiankan. Dan tengok Allah Ta'ala kata, "Dan senantiasalah hamba aku mendekatkan diri kepada aku." Dengan apa? Bin nawafili, dengan melakukan perkara-perkara yang sunat. Tuan-tuan, jadi dia combine dua ni. Perkara yang wajib dia pi buat, kemudian perkara yang sunat pun dia buat juga. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Hatta uhibbuhu,
sehinggalah aku nanti akan kasih kepada dia. Tuan-tuan, tadi Allah Ta'ala kata perkara yang fardu ni dapat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dan bila mana hamba aku ni tambah dengan perkara yang sunat, tuan-tuan, dia akan mendapatkan kasih sayang pula daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka perkara fardu dan juga perkara sunat, bila mana ianya dilakukan beriringan, seiringan dia buat. Fardu pun dia buat, kemudian yang sunat pun dia buat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata pada waktu tu aku akan kasih, aku akan cinta kepada hamba aku tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana manusia itu dia dicintai oleh Allah Ta'ala, patah balik semula apa yang Allah Ta'ala kata mula tadi. Nah, bila mana Allah Ta'ala cinta, bila mana Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hamba dia, tuan-tuan, yang tu Allah Ta'ala kata ni, kalau hang berlawan dengan wali-wali aku, kamu tak suka, kamu memusuhi wali-wali aku, maka nescaya aku akan perang kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nak tunjuk bahawa kata orang-orang yang macam ni, dia buat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang dilarang, kemudian dia buat pula perkara yang disunatkan, tuan-tuan, dia akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa dia keistimewaan bila mana dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ni? Tuan-tuan, yang ni kita tak hurai, nanti kita sambung pada pertemuan kita kuliah Jumaat sat lagi. Tuan-tuan, maka dia kata fa'idha, Allah Ta'ala kata fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Bila aku kasih kepada hamba aku ni, maka dia mendengar dengan apa yang Allah dengarkan pada dia. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan dia melihat dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada dia. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan dia akan bergerak mengikut apa yang digerak oleh Allah Ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan juga kakinya bergerak mengikut gerak yang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Wa in sa'alani, bila hamba aku ni, yang tadi ni, yang buat perkara fardu, kemudian dia konsisten dengan perkara sunat, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata bila dia minta dengan aku, la'u'tiyanna, aku mustajabkan permintaan dia. Wala in ista'adhani, dan bila mana dia minta perlindungan daripada aku, la'u'idhanna, maka pasti aku akan lindungi dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada riwayat, yang ni riwayat Bukhari, dia ada satu lagi riwayat daripada Imam Muslim, ada penambahan. Dan penambahan dia apa? Yang tu lagi seronok lagi. Dan Allah Ta'ala kata bila mana hamba aku yang soleh ni, dia nak meninggal dunia, Allah Ta'ala teragak-agak untuk mengambil nyawa dia. Allahu Akbar. Dan nanti kita akan terang apa dia maksud Allah Ta'ala ni teragak-agak. Dia nak ambil nyawa orang yang melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat itu. Dah dekat pukul 8 dah kan. Nanti nasi kandak habis ataupun nasi lemak habis. Tapi saya rasa ada menyorok kot masjid sedia kan. Jadi tak risau bah. Jadi kita akan jumpa nanti pada pertemuan kita di Jumaat nanti insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.